Selamat datang ke Santai Session with M.A.S.A. Masa. Saya Muna Izzah. So hari ini saya bawa beberapa orang kawan saya. Bukan seorang, bukan dua, tapi tiga. So hari ini kita ada Mira, Syakila, Afifah. So hari ini kita orang kumpul sekali sebab kita orang nak kupas satu topik tentang satu penyakit ni, iaitu penyakit Alzheimer. Saya nak tanya korang lah kan, ada ke family korang ataupun saudara yang ada penyakit Alzheimer ni? Alhamdulillah. Saya Afifah pun tak ada juga. sama lah. Tak ada. Tak ada lah. So jadinya korang memang tak terdedah dah kan dengan penyakit ni kan? Kurang sikit lah. Selalunya kita tengok pun daripada cerita, TV, movie sebagainya. Faham? Jadi kalau ikut korang punya pengetahuan lah kan, penyakit Alzheimer ni macam mana? Bagi Kila lah kan, daripada apa yang Kila perhatikan, apa yang Kila baca kan, yang penyakit Alzheimer ni atau kemudahan kita panggil AD lah, senang pendek sikit kan. Alzheimer disease ni adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan neurodegenerative, iaitu berkaitan dengan kerosakan sel-sel otak, yang mana ada kaitan dengan penurunan kemampuan kognitif. Betul tak? Kemampuan kognitif tu apa? Kemampuan berfikir. Betul. Dia adalah kemampuan untuk kita proses, untuk kita fikir, untuk kita simpan maklumat yang kita dapat daripada persekitaran. So selain daripada penurunan kemampuan kognitif ni, dia juga berkait dengan penurunan memori seseorang tu lah, yang mana dia orang akan mudah lupa lah basically. Dan kalau kita tengok, biasanya penyakit AD ni sentiasa dikaitkan dengan orang yang lebih tua, warga emas. Tapi sebenarnya tak possible ataupun memang ada sebenarnya dalam kalangan orang dewasa sendiri lah, 25 ke atas, yang masih muda lagi tapi dah mengidap penyakit Alzheimer ni. Dan kalau kita tengok laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau dekat Malaysia ni kira-kira ada 50,000 orang yang mengidap penyakit Alzheimer. Ramai juga. Ramai kan. Dan fun fact dia akan meningkat setiap 20 tahun tu, dia akan meningkat 2 kali ganda, which means dia akan semakin meningkat lah kan. Dan kalau kita tengok kalau kat Malaysia ni penyakit Alzheimer ni mungkin kurang sikit kot didedahkan kepada masyarakat. Tapi kalau kita biasa tengok banyak study case based on negara luar lah, especially Amerika, negara-negara besar, yang mana diorang punya peratusan yang menghidap penyakit AD ni memang tinggi. Sebab itu yang kita nampak, itu yang kita senang untuk sedar benda tu sebab daripada media sendiri. Dan nak tahu tak satu fakta tentang penyakit Alzheimer ni? Oh, of course lah nak tahu. Senyap je. Apa ni fakta tu? Satu fakta tentang pengidap Alzheimer ni adalah simptom mereka ni memang sering kali dipandang rendah. Diorang banyak ignore simptom yang pengidap Alzheimer ni hadapi sebenarnya. Dan disebabkan itu juga maka kuranglah rujukan ataupun dia kurang untuk rujuk pada orang yang lebih pakar. Dia orang kurang untuk mendapatkan rawatan daripada orang yang lebih profesional dalam bidang tu sendiri kan, untuk kita nak cegah penyakit Alzheimer ni. Kalau nak bagi Fifah lah kan, kalau bagi Fifah kan, Fifah tahu ke apa simptom ataupun tanda yang ditunjukkan oleh pengidap Alzheimer ni? Okay, jadi kan kalau bagi Fifah, sebab macam Kila cakap tadi, benda ni selalu terjadi di kalangan orang tua. Jadi kalau orang tua ni kita macam perasan lah kan simptom tu. Tapi kalau ke orang muda ni, mungkin kita takkan kita akan terlepas pandang mungkin kan. Tapi insyaAllah Fifah akan sharekan lah sedikit mengenai simptom ataupun tanda-tanda yang menunjukkan seorang tu menghidapi Alzheimer. Okay, first kali, kalau dengan penyakit Alzheimer ni, kita sering kaitkan dia dengan masalah lupa. Jadi bila orang tu menghidapi Alzheimer, dia akan ada masalah untuk ingat lah. Contohnya kan, birthday dia pun mungkin dia akan lupa, birthday anak-anak dia, hari-hari penting, hari penting kan, appointment dia sendiri pun mungkin dia akan terlepas pandang. So nak kata sinonim seorang pengidap Alzheimer ni dengan masalah lupa. Okay, yang kedua, simptom yang kedua adalah Afifah tahu mengenai pengidap Alzheimer ni, dia akan mengalami sukar memahami gambaran visual. Maksudnya dia ada masalah penglihatan lah. Dia dah tak sejelas yang orang-orang normal. Okay, yang ketiga,
orang Alzheimer ni dah ada masalah untuk bertutur dan menulis. Okay, sini siapa yang familiar dengan penyakit disleksia? Dia lambat sikit dalam belajar. Dia macam tu slow lah. dah. Ya, betul. Jadi macam nak kata orang yang mempunyai menghidapi Alzheimer ni, dia pun ada masalah ni lah, disleksia. Soalnya kita, Macam kanak-kanak tu. betul. Soalnya disleksia ni kita kenali dalam kalangan kanak-kanak kan. So cikgu-cikgu ataupun ibu bapa sendiri dia akan perasan yang anak-anak dia ni ada masalah dalam lambat nak tulis kan. Nak tulis B dengan D tak dapat nak beza. Okay, mungkin itulah kan simptom dia. Antara simptom yang dihadapi oleh penghidap Alzheimer ni. Okey, ada satu lagi. Apa yang Fifa tahu adalah seorang penghidap Alzheimer ni dia akan mengalami masalah emosi ataupun masalah gangguan perasaan lah. Sebab apa? Sebab dia kan dia macam dah macam kita cakap hilang fungsi kognitif. Dia dah kurang kan. So aras berfikir dia tu dia lemah. Dia senang lupa, dia tak ingat barang dia letak mana, dia tak ingat dia dah makan ke belum. So dia akan mengalami masalah perasaan. Sebab dia macam rasa banyak benda yang terlepas. Banyak benda yang macam aku rasa aku dah buat benda ni, tapi kenapa dia suruh buat lagi. Macam tu lah. Aku rasa aku dah mandi dah pagi tadi. Tapi tiba-tiba anak aku suruh mandi lagi. Jadi macam tu lah. Dia akan jadi macam stres, kemurungan. Sebab dia rasa orang sekeliling dia tak faham apa yang dia alami. Jadi mungkin itulah kan antara simptom bagi seorang penghidap Alzheimer. Tapi sebenarnya juga kalau macam kau perasan tak, asalnya orang terlepas pandang tau. Sebab orang fikir Alzheimer dengan dementia ni adalah dua benda yang sama. Okay. Confused juga. Kan, confused apa benda Macam sebenarnya? betul lah. Okay, dia macam bukan sama je ke? Apa bezanya kan? Okay, sebenarnya berbeza lah juga. Sebab apa? Sebab Alzheimer ni adalah satu sejenis penyakit yang menyebabkan yang berkaitan dengan penuaan sel dalam otak kita. Dan dementia ni pula dikaitkan dengan penyakit nyanyuk ataupun kehilangan fungsi berfikir, mengingat dan lain-lain. Maksudnya dia penyakit luaran dan Alzheimer ni berkenaan dengan otak kita. Sebab itulah orang muda pun boleh terjebak boleh menghidapi penyakit Alzheimer ni. Okay, jadi itulah secara umum kan. Secara umumnya lah perbezaan antara dementia dan Alzheimer. Dan dia nak katakan sebenarnya Alzheimer ni adalah penyakit yang memang kita akan bawa sampai kita mati kan. Sebab tak ada ubat. So rasanya memang akan ada cabaran lah kan dalam menjaga orang yang sakit tanpa ubat ni. Okay, jadi mana tahu kan kita boleh dengar serba sedikit dari perkongsian daripada moderator kita hari ni, Muna, untuk sharekan apa agaknya pandangan Muna bagi cabaran orang yang menjaga seorang penghidap Alzheimer. Kalau menurut pandangan saya, ada beberapa cabaran yang terpaksa caretaker hadapi bila diorang jaga pesakit Alzheimer ni. Aktiviti harian diorang terganggu. Contohnya, macam sepatutnya hari tu diorang bekerja, tapi diorang terpaksa cuti. Sebabnya diorang perlu bagi perhatian yang sepenuhnya dekat pesakit AD ni untuk buat diorang punya rutin harian. Contohnya macam mandi ke, pakai pakaian ke, makan ke, ataupun diorang nak guna tandas ke, ataupun keselamatan diorang sendiri. Bukan tu je, caretaker ni juga perlu berhadapan dengan ahli keluarga diorang yang rasa mudah resah, gelisah dan takut sebab pesakit AD ni kan dia ada masalah dengan dia punya ingatan. So bila dia rasa resah, gelisah dengan takut tu disebabkan oleh diorang berada di suatu tempat ataupun persekitaran yang diorang tak biasa. Padahal sebelumnya diorang dah dekat tempat tu tapi diorang lupa sebab ingatan diorang kan macam lemah. So dekat situ caretaker mainkan peranan yang penting lah untuk explain satu-satu dekat pesakit ni kat mana diorang ada, apa diorang buat kat situ dan sebagainya. Akhir sekali, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh caretaker waktu diorang jaga pesakit AD ni, diorang perlu bagi tumpuan yang lebih ketika berkomunikasi antara satu sama lain. Sebabnya perbualan dengan golongan ni perlukan kesabaran yang tinggi. Sebab mungkin pesakit AD ni diorang akan tanya soalan yang sama berulang kali. Bagi diorang, jawapan yang kita bagi dekat diorang tu jawapan yang first time diorang dengar. Lepas tu diorang pun macam susah nak ingat jawapan tu dalam jangka masa yang lama. Sebab tu diorang macam tanya banyak kali. Kadang-kadang dia berulang kali tanya. So jadi penjaga tu macam kena layan benda yang sama. Kena layan benda yang sama. Contoh macam 5 minit sekali dia tanya soalan sama.
So dekat situ caretaker perlu kesabaran yang tinggi sikit lah, nak layan soalan dia So dekat sini kita tahu yang banyak cabaran terpaksa dihadapi oleh caretaker. And kita juga tahu dalam waktu yang sama caretaker jaga pesakit AD ni banyak kesalahan yang diorang buat tanpa sedar. Sebab susah nak jaga pesakit AD ni kan. Memang tak boleh nafi lah, memang susah sebenarnya nak jaga pengidap Alzheimer tu sendiri kan. Walaupun kita tak hadapi tapi kita tengok tapi dah susah kan. Berat lagi baru yang memikul. Betul. Dan biasanya ialah penjaga kepada pengidap Alzheimer ni memang tak lari lah daripada tak buat kesilapan. Lagi-lagi yang first time jaga kan. Dan kebanyakannya tak semua orang mampu nak hire professional punya penjaga untuk jaga pengidap AD ni. Jadi biasanya ahli keluarga yang terdekat yang akan jaga pengidap Alzheimer tu sendiri. Dan bila mana family member sendiri yang jaga, dan mungkin itu adalah pengalaman pertama diorang, jadi diorang mungkin akan kurang faham tentang apa tu sebenarnya penyakit AD tu kan. Macam mana diorang nak atasi penyakit tu. Bila mana diorang faham pula, diorang tak sedar pula simptom-simptom tu ada lah sebenarnya. Macam yang Fifa kata tadi kan, simptom-simptom tu memang kita kurang pandang lah, kurang titik berat kan. Orang pandang macam, oh ni nyanyuk je ni, Biasa kan, dia lupa sekejap je ni kan. Sebab tu diorang macam mungkin akan sampai satu tahap dia abaikan tentang simptom-simptom tu. Jadi diorang tak dapat rawatan yang sebetulnya, tak dapat nasihat daripada doktor, soalnya kan. Dan ahli keluarga ni lebih cenderung untuk bagi pendapat diorang sendiri. Daripada itulah mulalah family member diagnose lah. Ni sepatutnya kena bagi macam ni, tapi tanpa nasihat doktor kan. Pandai dia. Kan. Jadi dari situ gagal lah. So salah satu kesilapan tu dia jadi gagal lah untuk jaga pengidap Alzheimer ni dengan betul. Dan penting lah sebenarnya pihak profesional kan, macam penjaga ataupun caretaker yang memang ada kelulusan ataupun nasihat doktor tu memang sangat penting supaya ahli keluarga ni tahu lah macam mana cara sebetulnya untuk jaga seseorang yang pengidap Alzheimer ni. Dan kalau kita tengok yang seterusnya, antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh penjaga pengidap Alzheimer ni adalah diorang ni kurang perhatian, kurang beri perhatian kepada keselamatan pesakit tu sendiri. Dan kalau kita tengok macam yang Muna kata tadi kan, yang pengidap Alzheimer ni perlukan perhatian yang khusus. So memang dia perlukan kan, macamnya penjaga ni perlu tengok dia punya tingkah laku, kena pantau cara dia urus diri. Kadang-kadang orang tak tahu pun kan, tiba-tiba dia lupa macam dia nak kencing kan, tak tahu, tak sampai toilet lagi dia dah kencing kan. Tu ujian kesabaran. Dan kalau melibatkan keselamatan pesakit Alzheimer ni pula, diorang boleh buat sesuatu di luar kawalan kan. Sedang-sedang penjaga tu tengah ralik kan, tengah main phone ke, diorang ni paling keluar je rumah kan. Sampai satu tahap diorang akan susah, tak tahu balik rumah kan. Macam ada satu social eksperimen ni dekat Korea lah kan. Dia gunakan pelakon ni nenek tua yang mana dia memang ada pengidap, dia merupakan pengidap Alzheimer. Dan dia keluar dan tak ingat macam mana nak balik rumah. Itu social eksperimen lah. Jadi macam mana orang ramai tolong dia. Ini salah satu lah, macam mana orang ramai, sebabkan nenek tu keluar. Jadi macam tanda-tanda tadi dia macam gelisah, takut kan, persekitaran baru. Jadi dia menangis kan. Jadi macam mana orang ramai tolong nenek tu kan. Jadi biasanya kalau ahli keluarga ni, dia akan letak satu tag lah, ataupun macam layout gitu. Dia letak detail lah, nombor telefon anak, alamat rumah kan. Pernah tengok macam tu? Tak pernah juga. Itu salah satu cara lah sebenarnya, macam mana kita kalau pengidap Alzheimer ni keluar tanpa pengetahuan penjaga, itu salah satu benda yang penting lah sebenarnya, maklumat diri tu. Jadi orang ramai yang jumpa nenek tu boleh tolong call penjaga untuk ambil nenek tu lah. Dan dalam masa yang sama, orang ramai kena tenangkanlah nenek tu sebabnya diorang takut kan. Dan selain daripada kesalahan caretaker kepada pengidap ataupun pesakit Alzheimer ni, sebenarnya caretaker tu sendiri pun buat kesalahan kepada diri dia sendiri kan. Sebabkan dia banyak habiskan masa dia, banyak
luangkan masa, perhatian, tenaga semua dekat pesakit Alzheimer ni sampai lupa untuk jaga diri dia sendiri. Terabai kan. Betul? Design pedal lah. Betul. Dia mengabaikan penjagaan diri sendiri daripada sudut fizikal kan. Macam mana mental, emosi kan. Sampai waktu sekali kan. Sampai dia abaikan tu bahaya lah sebenarnya sebab dia melibatkan kita punya mental health kan. Macam mana kita nak elak lah untuk berada dalam situasi tekanan yang lebih tinggi. Kita nak elak daripada penjaga ni melalui fasa burnout dalam menjaga pesakit Alzheimer tu sendiri. Dan kita tengok caretaker ataupun penjaga kepada pengidap Alzheimer ni, dia pun perlukan sokongan kan. Bukan dia je beri sokongan pada keluarga dia yang pengidap Alzheimer tu, tapi diri sendiri pun perlu sokongan daripada mungkin adik-beradik dia kan, mungkin ahli keluarga dia juga, dan kawan-kawan dia perlu sentiasa support dia kan. Tanyalah dia okey ke tak, perlu apa-apa ke, ni kalau lepas tangan betul, dia cukup ke tak nak uruskan emak ke, ayah ke, atuk ke kan. Kena sentiasa concern lah, each other kena concern supaya yang menjaga ni tak rasa terbeban. Dia rasa ada orang support dia dan ada orang akan bantu dia untuk jaga pengidap Alzheimer itu sendiri. Dan itu adalah antaranya lah kesilapan atau kesalahan yang mungkin penjaga buat kepada pengidap pesakit ataupun pesakit ini, ataupun penjaga dengan diri dia sendiri, dan kesalahan orang sekeliling kepada penjaga itu juga. Dia main banyak aspek. Dan kita percayalah tak semua orang nak pun ada ahli keluarga yang mengidap AD ni sendiri ataupun apa-apa penyakit lah sebenarnya. Dan kan lagipun sebenarnya kita nampak kesan-kesan dia juga kan. Betul lah tu kita. Kalau berkenaan kesan tu kan, kalau tengok tadi kita mention tentang perkataan burn out kan. So bila burn out ni kita nampak, bila kita fikir dengar je perkataan burn out tu, dia macam terus ke orang tu akan lalui macam banyak fasa, dia macam stress, give up, rasa macam down. So benda tu sebenarnya kalau berlaku pada caretaker, dia akan bagi kesan sepenuhnya juga kepada orang yang dia rawat itu, itu orang yang sakit tu lah. Okay. So kalau orang yang sakit ni, the first ialah dia akan hilang ingatan lah. Kalau kita tahu yang tadi semua orang mention yang berkenaan dengan hilang ingatan. So bila orang yang tak jaga dia dengan baik, jadi dia ni akan terus ada masalah lah pada diri dia. Contohnya tadi dia beri contoh sebagai bila dia keluar rumah. Bila dia keluar rumah, tak ada orang yang perasan dia. So bila dia keluar dari rumah tu, dia tak akan ingat apa jalan nak keluar. Jadi bila mana orang ni tak jaga dengan rapi, jadi orang yang pesakit tu, dia akan tak ingat lah nak jalan keluar rumah, dan takkan jumpa lah orang tu kan. Sebabnya dia tak jaga dengan baik. So yang kedua tu adalah berkenaan dengan bila mana orang yang sakit ni, dia akan ada perasaan yang tadi, kebingungan, ketidaktentuan. Yang mana orang Alzheimer ni ialah mereka ni rasa macam keadaan yang kebingungan. Keadaan yang kebingungan bila mana dia keluar dari rumah tu, ataupun dekat rumah tu sendiri lah. Contohnya dia nak melakukan aktiviti harian dia, yang mana dia rasa macam nak buat macam mana ni benda tu, dia tak reti semua tu lah kan. So tu one off lah kalau nak katakan berkenaan dengan kesan kepada diri pesakit tu sendiri, berkenaan dengan kesan Alzheimer tu. Dan terusnya ialah berkenaan dengan masalah dan penyelesaian tu sendiri kan. Contohnya orang yang sakit kan, dia buang air kecil kan, contoh dia kencing lah kan, dia tak boleh pun nak basuh air kencing dia tu. So orang yang caretaker ni lah kena basuh. Jadi bila mana caretaker ni dia ada masalah dengan pesakit tu, dia jadi stres, dia macam tak nak jaga dah kan. So takkan kita nak biar je masalah tu berlalu macam tu je tanpa ada penyelesaian masalah. So banyak lagi lah dia punya kesan-kesan sebenarnya kalau daripada side caretaker tu sendiri lah. So kalau daripada side Afifah pula kalau contoh kesan-kesan lagi sebenarnya kepada caretaker ataupun kepada kita punya pesakit Alzheimer sendiri, macam mana pula? Kalau macam tadi Mira ada sentuh pengidap Alzheimer ni, dia tak reti nak menyelesaikan masalah kan. Kalau selain daripada penjagaan macam buang air kecil, mandi, agak-agaknya apa lagi masalah? Boleh tak menyelesaikan sikit? Nak tahu juga kan masalah lain. Okay, contoh kalau masalah lain, kalau contoh tadi kan mention tentang bayi kecil. Lepas tu contoh dia apa lagi yang tak dapat nak makan, tak pandai nak makan macam mana. Dia kadang-kadang kita tahu je kan, kalau nak makan dia tak kanan, tapi dia tak mampu pun nak ingat balik, cara makan macam ni dia punya. Guna tangan kanan, suap, lepas tu kena gigit semua tu kan. Lepas tu apa lagi contohnya, dia tak ingat nak berjalan contohnya.
Mungkin bukan tak ingat jalan, mungkin tak ingat jalan kan. Jadi dia macam dia tak dapat nak selesaikan masalah. Macam kalau kita relatekan dengan suicide tadi kan. Sebab apa? Sebab dia tak dapat nak selesaikan dah kan benda-benda yang selalu dia buat. Jadi nak cakap ni kat sini, seorang pengidap Alzheimer ni, dia macam kita jaga seorang kanak-kanak. Kan? Kan? Kanak-kanak ni macam budak-budak sebab macam banyak benda dia tak tahu nak buat. Betul. Sebab walaupun cuma berbezanya adalah daripada appearance dia, fizikal kan, apa rupa dia. Mungkin kalau jaga kanak-kanak ni dia orang comel. Walaupun lasak-lasak buah-buah semua dia kecil kan, senang je kita nak handle kan. Tapi kalau dengan pengidap Alzheimer ni, dia ni pengidap ni selalunya dah berumur, dah besar kan, ataupun nak kata dah dewasa kan. Jadi lain lah sikit dia punya penjagaan tu. Okay, kesan lain kan. Contohnya tadi macam Mira dah cakap, tak dapat nak selesaikan masalah. Tapi kalau kita boleh tengok secara keseluruhannya, pengidap Alzheimer ni dah, kalau dah kata dia kaitkan dengan kanak-kanak, maksudnya dia tak dapat nak menjalani hari-hari dia dengan biasa. Maksudnya dia dah hilang sikit lah macam mana kan. Contoh kalau dah setiap hari dia boleh memasak, dia boleh uruskan kewangan dia, perbelanjaan dia setiap hari kan. Dan juga dia tahu macam mana nak menggunakan peralatan elektrik kat rumah dia. Tapi once seorang tu menghidapi penyakit Alzheimer ni, dia mungkin akan kehilangan memori-memori ataupun pengetahuan mengenai macam mana nak uruskan benda-benda harian dia. Jadi bila kita tengok kan, bila dah diorang tak reti buat macam ni, so kesan dia kepada kalau seorang penjaga tak jaga elok-elok kan, tak jaga dengan rapi dia punya pesakit ni, kemungkinan pesakit itu akan mengalami kemalangan kecil. Contoh kan dengan peralatan elektronik ataupun dengan pisau. Diorang kata kanak-kanak kan, nampak macam menarik pisau ni, tiba-tiba terluka kat tangan sendiri kan, ataupun dengan barang elektrik basah-basah tangan tertumpah air ke kat situ. Jadi memang nak kata kena bagi penjagaan yang sangat rapi kepada diorang ni. Kalau tidak, diorang sendiri akan mengalami kecederaan kecil ataupun masalah-masalah lain lah. Dan dia dah kata diorang tak ada jaga diri, mestilah diorang macam akan jauh daripada masyarakat, jauh daripada sosial. Jadi mungkin kalau kita tengok pengidap Alzheimer ni, dia dah macam kurang bergaul. Dan mungkin dulu dia ada hobi yang macam main chess ke, yang melibatkan aktiviti sosial. Tapi bila dia dah menghidapi Alzheimer ni, dia akan mengalami gangguan perasaan tau. Jadi dia macam takut nak pergi keluar. Mungkin dari kebanyakan kawan-kawan dia pun mungkin dia akan lupa. Even dalam kalangan ahli keluarga dia kan, kadang-kadang tak ingat pun dia ni anak dia ke, dia ni isteri dia ke kan. Dia anggap macam orang luar. So dia macam jadi tak mesra lah dengan kita kan. Jadi itulah kan kesan kalau kita tak jaga dengan baik pengidap Alzheimer ni. Mungkin dia akan daripada dia dah jauh daripada masyarakat tu, dia akan rasa macam bertambah takut lah. Bertambah confused kan, bertambah apa benda yang terjadi macam tu lah kan nak katanya kan. Jadi kalau apa yang FIFA boleh macam nampak sikit lah kan, daripada sepanjang kita punya perbincangan ni, nak kata bukannya pengidap Alzheimer ni je yang mengalami kesukaran kan, tapi penjaga dia juga menghadapi kesukaran lah dalam nak menjaga seorang penghidap Alzheimer ni yang tak ada setakat ni. Memang kalau kita tengok memang tak ada sebarang rawatan lagi yang disediakan kepada mereka ni, walaupun terapi. Walaupun terapis kalau kita tengok dalam bidang perubatan, apa ubat-ubat yang orang boleh bagi adalah dalam bentuk untuk menenangkan ataupun mengurangkan kesakitan kan. Dia tak ada pun ubat yang boleh macam terus kalau makan ke terus esok terus boleh ingat dah kan, boleh ingat semua kan, daripada dia lupa tiba makan ubat dia ingat, tak ada kan. Sebab dia ubat-ubat yang diberi doktor semua dia membantu dalam kesan sampingan lah yang didapat oleh pengidap Alzheimer. Contohnya tadi gangguan perasaan ke, tak dapat nak tidur ke, so doktor akan bagilah ubat-ubat tu kan, supaya tak berlebihan lah dia punya efek tu. Ibarat macam ubat tahan sakit lah. Betul, macam tu lah kan. So, memang kita tak ada rawatan yang dapat menyembuhkan lagi. Jadi dalam menjaga seorang penyakit pengidap Alzheimer ni, boleh jadi penjaga itu datang daripada kalangan ahli keluarga sendiri. Boleh jadi juga datang daripada pegawai-pegawai kesihatan macam nurse ataupun doktor yang diupah ataupun memang dalam dia punya bidang lah kan untuk menjaga pengidap Alzheimer ni. Dan pastinya penjaga-penjaga ni akan mengalami kesukaran lah dalam nak menjaga penyakit yang pengidap Alzheimer ni. Jadi mungkin ahli podcast kita Mira hari ni boleh sharekan sikit kan,
apa sifat-sifat yang kita boleh contohi daripada Rasulullah SAW sendiri dalam menjaga seorang pesakit. Tak kisahlah kan, tapi kita sekarang dalam konteks Alzheimer. Jadi apa kan yang kita boleh contohi daripada sikap Rasulullah dalam menjaga pesakit. Okay, so kalau mention about the sifat Rasulullah kan. Okay, sifat Rasulullah ni one of ni adalah sabar. Sabar tu sangat indah. Okay, so sabar ni adalah sifat yang sangat mulia lah daripada Rasulullah SAW. Yang mana bila kita sebagai seorang caretaker, kita kena bersabar lah dengan ujian kita kan, yang kita kena jaga orang yang sakit. Dan kita sama juga, kita juga kena mengingatkan kepada orang yang sakit tu ialah berkenaan dengan sabar. Yang mana kita kena sentiasa ingatkan dia, remind dia berkenaan dengan sabar. So dia bersabar dengan ujian yang Allah dah aturkan pada dia, yang Allah dah bagi pada dia. Dan yang kedua tu adalah berkenaan dengan kita ni kena bagi peringatan jugalah kepada ni berkenaan dengan ibadah. Contohnya ibadah tentang solat lah terutamanya, dan daripada sudut pandangan daripada pihak persekutuan wilayah, dia kata kalau berkenaan dengan solat ni ada 3 situation. Yang pertama tu ialah bila mana pesakit ni sendiri dia masih ingat lagi. Memang dia mula-mula dia kan tak ingat, tapi dalam fasa yang sama dia bukan tak ingat terus, tapi dia masih mengingat untuk buat ibadah tu. Yang kedua tu adalah fasa yang kedua tu adalah mana mereka ni dah ada pada fasa yang perlu dibantu. Perlu dibantu untuk kita remind dia ataupun kita bantu dia untuk solat. Dan yang ketiga tu adalah dalam fasa yang dia tak ingat apa-apa langsung dah. Jadi antara tiga-tiga fasa ni, ialah pada fasa yang pertama dan fasa yang kedua ni, dia boleh lagi solat. Kita boleh remind lagi untuk solat dan suruh dia buat solat. Tapi dalam masa yang sama kita kena bantulah dia nak solat macam mana. Dan Mungkin dah lupa arah kiblat ke. itu salah satu lah. Dan mungkin daripada pergerakan dan pembacaan lah actually. Dan yang paling pada situasi yang ketiga tu dimaafkan lah, tak perlu pun untuk solat sebab mereka dah langsung tak ingat langsung dah lah nak cari solat. Jadi kita remind pun nak solat, rukuk pun tak tahu rukuk macam mana kan. So tak apa kan. So tu daripada pandangan pihak wilayah persekutuan lah, mufti wilayah persekutuan. So basically tu antara adab ataupun one of apa yang kita kena buat lah kepada orang yang sakit ni, iaitu which is adalah kita punya adab kita terhadap orang yang sakit ni daripada side kerohanian lah. So sebenarnya dia ada bagi daripada 2 side. Mungkin kalau tanya Mona sendiri kan, daripada side Mona pula apa lagi 2 lah mungkin kan, daripada side emosi and then fizikal sendiri. Okay, so tadi kalau Mira cakap pasal aspek rohani, sabar kan. Kalau Muna pula dari aspek emosi, caretaker ni, penjaga yang menjaga pesakit Alzheimer ni perlu bertutur kata dengan lembut dengan pesakit Alzheimer. Contohnya kita boleh kaitkan dengan sifat Rasulullah. Rasulullah sendiri bertutur kata dengan lembut ketika dia berdakwah. Walaupun still ramai lagi yang menentang Nabi, walaupun ramai yang tak sokong dengan Nabi, tak suka dengan dakwah yang Nabi sampaikan, tapi Nabi still bertutur kata dengan lembut dengan orang yang menentang. So caretaker sendiri perlu mencontohi sikap Rasulullah ni bila berhadapan dengan pesakit yang mengidap penyakit ni lah. Bukan itu je, caretaker juga perlu memahami keperitan pesakit bila dia menanggung keperitan. So bila caretaker ni faham yang pesakit Alzheimer ni ataupun saudara dia orang yang mengidap pesakit Alzheimer ni, dia orang dalam masa yang sama akan layan mereka dengan baik. Sebab macam bila kita tak faham kan, mesti kita macam dia ni kenapa kan, dia ni kenapa. So Kita kena ada rasa empati lah. betul. So bila kita macam tu, kita automatik akan layan dia orang dengan baik, dengan muka manis, senyum-senyum kan. Lepas tu dalam masa yang sama juga kita kena sabar layan kerenah mereka. Macam yang kita cakap tadi lah, pesakit ni kan dia mudah lupa and Tak boleh uruskan diri. betul. So kita tu perlu sabar layan mereka dengan apa-apa je yang pesakit tu minta. Dalam masa yang sama juga caretaker ni perlu sabar melayan kerenah orang yang dia jaga yang mengidap penyakit Alzheimer ni. Contohnya kalau macam pesakit ni dia nak something ataupun dia nak pertolongan ke, macam dia nak pergi mana-mana kan, nak beli barang ke, nak beli apa ke. So caretaker ni macam kena layan baik-baik.
Lepas tu walaupun dia dah penat, walaupun dalam hati Tuhan dia yang tahu macam mana kan. Tu Akila rasa pentingnya lah kan support system tu kan. Kalau tak support tak ada lah kan. Betul. Orang nak siapa nak mengharapkan siapa lagi kalau bukan dia punya penjaga depan keluarga dia sendiri kan. Kalau dari aspek fizikal pula, caretaker ni perlu memastikan yang pesakit ni bersih. Tak kira sama ada daripada diorang punya tempat tinggal, diorang punya surrounding ataupun diorang punya makanan. Sebab mereka sendiri pun tak mampu untuk pastikan yang keadaan mereka tu bersih ataupun tak. Kalau kita tengok Rasulullah SAW sendiri pun, baginda seorang yang pembersih, suka pakai wangi-wangian kalau pergi mana-mana kan. So kat sini memang penting kalau caretaker menjaga pesakit Alzheimer ni. Sebab pesakit ni dia orang tak mampu uruskan diri sendiri kan. Kebanyakan mereka kan. So kat sini memang sangat-sangat penting lah caretaker jaga kebersihan pesakit ni. Bukan tu je, dari segi aspek fizikal ni, caretaker perlu hantar pesakit ni ke tempat rawatan yang sesuai. Sama ada dekat hospital ke, dekat klinik ke, mengikut dia orang punya temujanji. Kalau pesakit-pesakit kan dia orang ada temujanji sendiri dengan doktor kan. So waktu tu caretaker sendiri yang perlu bawa dia orang ke tempat rawatan tu. Sebabnya agak bahaya untuk pesakit ni pergi sendiri. Sebab keberanian untuk dia orang berjalan tu sangat besar. Kalau dia pergi sendiri pun mungkin dia nak berurusan dengan orang tua pun dia tak tahu. Betul. Mungkin dia orang nak pergi hospital tapi dia orang pergi tempat lain. Jadilah nanti. Jadi isu pula kan. Viral sekarang. Okay, so lepas caretaker selesai bawa dia orang pergi klinik ke hospital ke, mesti akan ada ubat-ubat yang doktor bagi kan. So dekat sini caretaker perlu ingatkan dia orang untuk makan mengikut ketetapan yang doktor dah bagi. Contoh 3 kali sehari ke, pagi ke, petang ke, malam ke. Sebab dia orang kan diri sendiri pun dia orang dah lupa kan. So apatah lagi ubat. Makan pun kadang-kadang tak turun. Betul. So kat sini caretaker perlu ingatkan dia orang lah bila perlu menyemakan ubat tu, bilanya dia orang perlu stok ubat tu, berapa banyak dia orang perlu ambil ubat tu. Makan berlebihan bahaya juga ya. Jadi overdose salah. Agak-agak korang lah kan, ada lagi ke cara-cara kita nak cegah penyakit Alzheimer ni? Kalau Akila sebenarnya banyak je cara macam mana kita nak cegah penyakit tu sendiri kan. Kalau tadi korang berdua kan, Mira dengan Muna cakap yang sebenarnya Rasulullah ni sendiri adalah model yang terbaik kan, macam mana kita nak ikut kan, sebagai contoh untuk kita ikut. Jadi kita nak jaga orang sakit kan, supaya kita tak naklah penjaga je rasa macam dia orang terurus. Tengok-tengok penyakit pula. Tengok-tengok yang pengidap yang lain tu terkotak kanting, baju tak betul, semua tak terambut serabut, tak mahu macam tu kan. Maksudnya dua-dua penjaga mereka peranan penting, dan Rasulullah sendiri boleh jadikan teladan lah untuk kita sendiri ataupun orang kat luar sana untuk kita ikut kan. Dan kalau kita tengok macam mana nak amalkan gaya hidup ni, gaya hidup sihat ni adalah penting lah sebenarnya. Sebab apa? Kita perlu dah mencegah kan. Mencegah lebih baik daripada merawat. Betul. Pandai. Jadi gaya hidup seharian tu kita perlu titik beratkan. Kita semua perlu titik beratkan macam mana kita lalui hidup kita kan. Kita perlu pentingkan gaya hidup ni sebab kita nak elak diri kita ni mudah untuk stres, mudah berada dalam tekanan, dan daripada situ pengurusan stres ni penting. Setiap daripada kita sekolah, setiap kita kecil kan, setiap daripada kita sekolah, basically kita diajar untuk macam mana kita uruskan stres. Dan kalau kita besar pun, dalam fasa kita membesar pun, kita melalui pelbagai emosi kan. Daripada situ pun kita belajar macam mana kita nak kawal emosi. Jadi stres ataupun pengurusan stres ni adalah benda yang penting untuk kita semua belajar. Dan stres yang bila seseorang tu ataupun seorang individu tu berhadapan dengan stres yang ataupun tekanan yang tinggi, dia akan beri kesan kepada kesihatan otak tu sendiri. Jadi penting kan kita jaga kita punya emosi daripada awal supaya tak bagi kesan untuk masa akan datang. Dan banyak je kaedah-kaedah yang kita boleh guna untuk kita
uruskan stres. Kalau korang biasa korang macam mana nak uruskan stres ataupun nak lepaskan tekanan yang korang hadapi assignment ke macam kongsi sikit. Giling. Dah pantai lah. Tempat-tempat yang free kan. Kalau tidak hilang lah nak bayar. Ada yang suka pergi makan ke? Ya ke stres? Of course juga. Pastilah kan makan. Perempuan dengan makanan bagi satu lelaki. Dan banyak kan sebenarnya cara macam ni kita nak hilangkan stres, kita kawal stres tu supaya supaya stres tu tak mengganggu kehidupan kita. Macam korang tadi healing lah kan, pergi pantai lah, pergi makan, kafe dan so on kan. Dan kaedah-kaedah tu lah yang akan bantu kita macam mana kita nak uruskan stres kita dengan cara yang betul dan bukan cara yang salah kan. Menjaga keseimbangan emosi dan fizikal ni adalah benda yang penting. Dan macam mana kita nak elak daripada kena ataupun menghidap penyakit Alzheimer ni ataupun apa-apa jenis penyakit sekalipun, kita kena terlibat dalam aktiviti sosial. Aktiviti sosial ni maksudnya kita kena jaga hubungan sosial kita. Contohnya hubungan kita dengan family members, hubungan kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan lecturer, dengan sesiapa pun lah dekat sekeliling kita, kita kena jaga dengan baik. Dan kita kena sekali-sekala tu kita kena terlibat dalam kegiatan sosial tu sendiri supaya kita ada interaksi dengan orang lain kan. Lepas tu dia membantu kita untuk melatih otak kita, melatih cara komunikasi kita. Dan aktiviti atau kegiatan sosial ni boleh jadi banyak benda kan. Bukan sahaja macam pergi majlis tak pun. Tapi korang boleh buat contoh hobi yang mungkin kawan ada kawan yang ada hobi yang sama. Jadi korang boleh lah buat hobi tu dengan kawan tu kan, supaya still ada interaction, still ada communication, travel ke betul. Yang pasti kita terlibat dalam apa-apa aktiviti sosial supaya otak kita ni sentiasa bergerak, sentiasa berfikir, kita ada tindakan kan, supaya benda-benda yang tu sebenarnya untuk mengasah kemampuan kognitif kita kan. Sebab apa, kalau pengidap Alzheimer ni kemampuan kognitif diorang menurun. Jadi dengan banyak aktiviti yang kita buat, problem solving kan, semua tu dia bantu kita untuk tingkatkan lagi kemampuan kognitif kita. Kalau macam ada yang satu movie tu Muna tengok, dia mengidap penyakit Alzheimer ni lah. Untuk kuatkan dia punya ingatan, dia akan bilang nombor daripada 1, 2 sampai 100 ke. So daripada situ, daya ingatan dia makin lama makin kuat lah. So ni undang tu setiap macam mana? Waktu dia dah kena ke sebelum dia kena? Semasa dia kena, semasa dia mengidap penyakit tu. Pada fasa-fasa awal lah. Saya rasa sebab dia tak nak lupa nervous. Sebab dia kata doktor sendiri yang suggest untuk dia buat macam tu. Okey juga kan, sebenarnya itulah penting jumpa doktor ataupun pegawai kesihatan sebab dia orang bagi cadangan terapi apa yang boleh digunakan, kan. Dan kita sekarang muda lagi kan, muda tak? Alhamdulillah Masih dikurniakan umur kesihatan kan. Ada ke sini yang ada penyakit kronik, sakit jantung, kecil Alhamdulillah manis, tak ada. undang kan. Jadi kita kena elakkan penyakit-penyakit kronik ni daripada awal lagi supaya tak timbul penyakit-penyakit lain lah. Sebenarnya penyakit-penyakit kronik ni adalah salah satu faktor macam mana penyakit lain boleh muncul lah sebenarnya. Contoh kan, contoh macam pesakit jantung. Contoh lah, senang lah contoh yang Kila bagi adalah mungkin one of family member Kila ada penyakit kronik, bukan satu ke dua, banyak lah sebenarnya kan. Daripada jantung, kecil manis, darah tinggi, banyak kan sebenarnya. Dan bila dia kena penyakit tu akan timbul penyakit lain. Contoh macam depression, berkaitan mental health sebab dia tak boleh kawal. Dia mungkin dia stres dengan tubuh badan dia. Dia penat lah sebenarnya dengan tubuh badan dia. Banyak perlu bekerja lebih untuk lawan sakit-sakit yang dia hadapi ni. Dan kita kena pandai lah kelola ataupun kendalikan penyakit-penyakit. Kalau yang dah sedia ada penyakit kronik ni, dia kena pandai untuk kendalikan penyakit tu. Maksudnya follow, ikutlah saranan doktor daripada segi pemakanan harian kan, nutrition semua tu, daripada segi ubat, dari segi pantang apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, dia kena kawal juga benda tu. Dan penting lah untuk jaga kesihatan. Sebenarnya kita penting untuk jaga kesihatan secara menyeluruh ni, daripada segi mental, emosi, fizikal, dan kita kena jaga juga hubungan dengan orang lain. Sebenarnya kalau macam pengidap Alzheimer dengan penjaga, diorang kena
wujudkan satu hubungan yang mesra, ataupun supaya pengidap Alzheimer ni percaya dengan penjaga diorang, dan penjaga ni senang nak jaga pengidap Alzheimer yang percaya kepada penjaga tu. Ada pengidap Alzheimer dia jenis yang tak suka dengan penjaga dia, sebab kan dia tak wujudkan hubungan, tak bina hubungan tu lagi kan. Dia terus terjun pada pengidap sayang. Jadi itu dia salah kan. Jadi itu antara gaya hidup sihat yang kita boleh amalkan daripada segi pengurusan stres, daripada segi aktiviti sosial, dan macam mana kita nak kendalikan. Kita perlu elak penyakit-penyakit kronik ni sejak pada awal lagi. Dan mungkin ada lagi yang nak tambah kan tentang gaya hidup sihat ni, sebab gaya hidup sihat ni meluaskan. Mungkin ada yang nak tambah. Okay, kalau Fifa tambah sikit lah kan. Mungkin apa yang Kila share tadi tu bukannya umum, bukannya spesifik kepada Alzheimer saja sebenarnya. Sebab nak kata kalau Alzheimer sendiri, kita bukannya kita tak tahu pun kan. Ada je orang yang dah jaga tapi still kena. Tapi tengoklah kan macam mana cara kita nak kurangkan lah. Jadi cara kita amalan gaya hidup sihat ini semua tak menjamin pun yang kita takkan kena kan. Sebab orang muda boleh kena kan. Jadi kita ni sebenarnya ada je kemungkinan. Cuma apa yang kita boleh buat adalah apa yang tindakan-tindakan yang boleh mengurangkan risiko untuk kita menghadapi Alzheimer ni sendiri. Jadi adalah tadi pun kita cakap mengenai kurang macam mana elakkan daripada kena penyakit-penyakit yang berbahaya kan. Jadi of course lah kita kena jaga kena ada gaya hidup yang sihat supaya kita tak menghadapi benda macam tu. So bila kita cakap gaya hidup yang sihat ni, kita pandang kan daripada atas sampai bawah kan, daripada penjagaan minda, penjagaan badan, penjagaan organ dalaman, semua benda tu kita kena jaga. Macam mana kita nak mulakan penjagaan tu adalah dengan pemakanan kita. Jadi kita tengok kan apa yang kita makan sehari. Adakah banyak makanan berlemak, makanan yang berminyak, makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi kalori. Itu benda-benda yang kita kena jaga kan. Sebab secara umum je kan, kalau nak sihat memang itulah kan benda-benda yang kita kena, tindakan-tindakan yang kita kena ambil. Selain daripada jaga pemakanan kita juga kena jaga penjagaan fizikal kita, iaitu kita kena bersenam. Okay, kalau cakap korang sendiri, korang bersenam tak hari-hari? Ke seminggu? Adalah sikit-sikit. Adalah sikit. Ada masa senang juga. Okay, jadi itulah salah satu penjagaan kan. Mungkin kita dah jaga daripada segi pemakanan kita, jadi kita kena jaga juga daripada segi kesihatan kita kan. Mungkin setiap hari, kalau tak setiap hari pun seminggu adalah kan, sekali ataupun 2 kali. Tak perlu pun kita pergi berlari terus kan. Kita kejut jantung kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh berjalan. Macam kita cakap tadi kan, berjalan dalam sehari 2 km, 5 km. Ataupun kita boleh kurangkan naik kenderaan, macam dari kelas nak ke kelas. Daripada segi kita sendiri kan, pelajar kan, dari kelas ke kelas kita berjalan kaki. At least kita pun perlu. Kalau setiap hari buat, kalau setiap hari pula kita dah konsisten kan. Benda-benda macam tu kita cubalah kan. Kita cuba galakkan diri kita untuk buat kan. Sebab dapat beri kita kesan yang baik lah waktu akan datang nanti. Tak banyak pun tak apa. Tak banyak tak apa kan. At least kan kita terjaga lah kan. Terjaga. Lepas tu juga daripada segi gaya hidup sihat tu, kita kena tengok lah juga kan. Macam Alhamdulillah kan, kita sendiri kat sini, kita memang dah dilahirkan dalam Islam. Jadi dalam Islam sendiri, kita ni dah sebenarnya Allah jaga kita daripada terlibat kan, ataupun melakukan banyak perkara-perkara haram. Contohnya macam mengambil alkohol, hubungan bebas, hubungan seks bebas, semua. Jadi benda-benda tu semua Allah dah jaga kan. Itu dah satu perlindungan awal lah untuk kita. Sebab bayangkan kalau kita orang-orang umum di luar sana kan, yang bukan beragama Islam, mungkin dia ada masalah dalam nak jaga pengambilan alkohol dia. Jadi benda-benda ambil dadah apa semua kan. Jadi benda tu semua memang satu benda juga kan. Kita nak ada hidup yang sihat, mesti kita kena jauhi lah benda-benda macam tu. Akhir sekali, tadi Kila ada share mengenai kemampuan kognitif kan. Jadi salah satu cara macam mana kita nak kurangkan risiko daripada terkena dengan menghadapi penyakit Alzheimer ni adalah dengan banyak kan latihan kognitif. Latihan yang menyebabkan kita untuk berfikir. Jadi antaranya kalau macam kita biasa tengok kan, orang main chess berfikir kan. Tapi tak kata pun kalau kita main chess kita tak kena kan. Sebab kita tengok kalau macam banyak pekerjaan macam engineer pun berfikir juga kan. Tapi ada je bila dah tua kena kan. Tapi itulah nak kata ini antara usaha kita lah yang kita boleh lakukan kan. Jadi kalau macam apa lagi aktiviti yang menggunakan otak. Contoh kalau main game, agaknya main game ni membantu ke dalam kita melatih penggunaan pemikiran, kemampuan kognitif kita. Tak sangat. Benda tu mungkin membenarkan. Tapi mungkin dia membantu sebab game kan dia problem solving juga. Mungkin atas game jugalah.
kena kawal lah tu. Tapi itulah memang betul bagi FIFA pun kalau macam main game tak nak galak kan, tapi salah satu problem solving kan. Cuma kalau dia akan bawa banyak lagi keburukan lah sebenarnya kan. Sebab kebanyakan anak muda yang main sekarang pun adiktif kan. Jadi macam keterlaluan sangat. Jadi macam dah dapat penyakit lain pula kan. Mungkin daripada elok kita fikir nak jaga kemampuan kognitif, tiba-tiba nampak rabun lah semua kan. Sebab apa, main game banyak sangat. Jadi sebenarnya banyak lagi lah aktiviti kognitif yang kita boleh lakukan kan, untuk kita asah kan otak kita ni sentiasa bergerak. Mungkin apa yang kita boleh buat, kita boleh hafal Quran, kita nak jaga hafalan kita tu pun menggunakan otak kan, kemampuan kita berfikir kan, kemampuan kita untuk mengingati. Jadi insyaAllah tu je lah kan, sedikit sebanyak mungkin apa yang kita boleh lakukan bagi mengurangkan risiko kita sebagai seorang anak muda yang sihat daripada daripada menghadapi penyakit Alzheimer ni. Dan mungkin kita boleh tengok juga kan dengan orang-orang yang kita sayang kan, family kita, mungkin kita boleh ingatkan diorang untuk jaga kesihatan supaya tak terkena langsung lah dengan mana-mana penyakit yang senang dihadapi oleh kebanyakan masyarakat di Malaysia ni. Jadi pendengar kita mungkin dah terima kasih nak ucap dah lama dengar kan. Mungkin pendengar kita pun dah mungkin bertanya-tanya bila kita nak sampai kepada penghujungnya. So sekarang FIFA akan sepenuhnya lah kepada moderator kita untuk beri sedikit pendapat dia lah mengenai perbincangan kita pada hari ini mengenai Alzheimer. Jadi dekat sini kita dapat tahu yang penyakit AD ni agak berisiko, terutamanya untuk golongan yang lebih berusia sekiranya tidak dijaga dengan baik. Seperti yang kita tahu, untuk menjaga pesakit ini bukanlah mudah. Walaupun kita dah cuba sehabis baik, akan ada juga kesilapan yang kita lakukan tanpa sedar. Dan daripada situ kita perlu baikilah daripada masa ke semasa. Dan sebelum kita akhiri kita punya podcast hari ini, ada sesiapa yang nak share nasihat ke, pendapat ke, kata-kata semangat ke dekat seseorang yang menjaga pesakit Alzheimer ni, ataupun ada ahli saudara dia yang mengidap penyakit ni? Okay, untuk pesanan lah kepada penjaga orang yang sakit Alzheimer ni adalah, pertama kita kena fikir yang anda ni adalah seorang yang dipilih oleh Allah lah sebenarnya untuk menjaga dan merawat orang yang sakit. Dan benda tu sebenarnya adalah satu anugerah yang Allah bagi, dan sebenarnya sangat nikmat yang bila mana kita menjaga orang yang sakit ni. Sebab kalau kita tahu, kalau jaga orang yang sakit ni, kita akan dapat banyak benda, banyak sangat benefit dia, dan ganjaran daripada Allah SWT taklah pahala lah terutamanya. Jadi mungkin di sini dan mungkin Mira nak share juga satu hadis, iaitu berkenaan dengan orang yang menjaga pesakit ni. Mungkin dia punya terjemahan je lah kan, yang mana apabila seorang menjenguk saudaranya yang Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan syurga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkannya rahmat dan dengan sangat cepat. Dan apabila menjenguk pula di pagi hari, maka 70,000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat sehingga waktu petang. Apabila menjenguknya di petang hari, maka 70,000 malaikat pula mendoakannya supaya diberikan rahmat sehingga pagi akan datang tiba. So, nak katakan di sini kan, kalau orang yang menjaga pesakit ni, satu ialah berkenaan tadilah. Yang kedua tu jangan stres, sebab anda tidak bersendirian. Anda ada ramai lagi kawan-kawan yang ada kawan, ada ahli family yang lain, dan ada juga orang-orang yang boleh support sama-sama. Dan sama jugalah, kalau ada masalah, jangan malu-malu nak kongsikan kepada orang lain. Jangan rasa give up, jangan putus asa dalam menjaga orang yang sakit, sebab tak ada satu amalan yang sangat mulia. Dan sebab tak semua orang mampu untuk jaga orang yang sakit. Kalau orangnya tak mampu nak bersabar ni, dia akan terus give up lah. So anda adalah orang yang paling hebat. Mungkin pesanan jugalah kepada orang yang mungkin pasangan dia ada masalah Alzheimer ni, sakit Alzheimer ni. Yang pertama adalah jangan cepat marah kepada pasangan masing-masing, sebab dia sakit. So kita sebagai pasangan ni, kita kena hormati dan kita kena layan dengan baik, faham pasangan kita yang sakit tu. Sebab benda tu bukan dia yang minta actually kan, tapi tu memang dah takdir kan. Allah kata nak jadi, maka jadilah. So berilah kasih sayang yang terbaik dan hormatilah dia, insyaAllah. Okay. So jangan give up, tapi
Speed up. Tidak. Sekian saja daripada kami. Bye.